Okay, so malam ni cerita pasal financial management, pengurusan wang. Kita kaitkan dengan Ligut lah. Ya, seperti biasa kita akan kaitkan dengan Ligut. But we are talking about how to manage our financial. So financial education lah malam ni. Yang tidak diajar di sekolah. Sekolah tak ajar ni ilmu ni kan. Okey, so salah satu manusia yang masih hidup lagi di dunia ini yang pakar mengenai kewangan, ia bernama orang Jepun tapi tinggal di Hawaii. Okay. Orang Jepun tu lagu Jepun tadi kan. Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki. So dia antara orang yang pakar bertaraf bilioner. Okay, dan dia banyak menulis buku-buku mengenai financial, kewangan. Jadi Sipu dah banyak baca buku dia sejak puluhan tahun lagi. The first book yang dia publish tu, Rich Dad Poor Dad, Bapak Kaya Bapak Miskin, ya, Rich Dad Poor Dad. Sejak buku pertama lagi Sipu dah baca buku dia dan Sipu follow dia punya pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan dalam YouTube, kan, buku dan YouTube lah. Okay, jadi tuan-tuan Sipu recommend baca buku dia ataupun tengok dalam YouTube pun banyak. YouTube pun banyak dia punya pelajaran tu kan. But if you want to buy the book, belilah buku dia, banyak buku dia, macam-macam buku dia ada. But yang famous tu yang Rich Dad Poor Dad tu. Okay, so dia ada macam-macam buku lah. Cash apa tu? Dia cash flow quadrant. Okay, cash flow quadrant dia cerita pasal cash flow quadrant tu. Okay, so kita belajar sikit pasal ilmu dia. Okay, malam ni kita cerita sikit pasal ilmunya itu. Ilmu yang dia sampaikan tu, bukan dia punya ilmu sebenarnya, kan? Ilmu Tuhan lah tu, kan? Tapi Tuhan pilih dia untuk sampaikan kepada manusia. Tuhan bagi dia ilmu tu, kan? Tak boleh kata ilmu dia, bukan ilmu dia, ilmu dari Tuhan lah. Okay, the power of 5 words. The power of 5 words. Kuasa 5 perkataan. Okay, kuasa 5 perkataan dalam financial intelligence. Okay, dalam kecerdikan kewangan itu. Kan, dia ada 5 perkataan yang penting yang kita kena tahu maknanya. Okay. Untuk kita pahami dia punya kuasa itu. Kuasa daripada 5 perkataan tu. Okay, perkataan yang pertama ialah income. So income bahasa Inggeris, bahasa Malaysia apa? Bahasa Malaysia pendapatan. Pendapatan. Okay. Income itu pendapatan. Wang masuk. Okay. Yang kedua, expense atau expenses. Expenses apa? Perbelanjaan. Wang keluar. Jadi income, wang masuk. Expenses, wang keluar. Okay. Perbelanjaan lah. Yang kita belanja lah, wang keluar lah. Wang keluar dari mana-mana, daripada kita punya kocek lah. Daripada kita punya account bank lah. Dari kita punya tas lah. Tas, tahu tas? TAS, tas. Okay.
Kita punya kocek, kita punya pocket, kita punya wallet, kan? Kita punya apa lagi tu? Dompet, itulah. Kita punya account bank, kita punya tas. Okey, yang ketiga aset. Bahasa Malaysia apa? Aset. Okey, harta pun boleh lah, kan? Tapi biasanya orang akan translate dengan aset juga. Cuma buang satu S. Okey, buang satu S jadi aset. Tapi nak kata harta pun boleh jugalah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah Liability. liability. Tanggungan. Liability, tanggungan. Okay, tanggungan kita. Dan yang terakhir ialah cash flow. Cash flow apa dalam bahasa Malaysia? Pengaliran duit. Aliran? Duit. Aliran tunai. Tunai. Tunai, tuan. Cash itu kan tunai. Aliran tunai, tuan. Flow tu aliran, cash itu tunai. Jadi aliran tunai. Tapi nak kata aliran duit pun bolehlah. Tapi duit itu kan kadang-kadang bukan tunai kan. Okey, jadi itulah yang tuan-tuan kena tahu. 5 perkataan ini yang penting tuan-tuan tahu sebagai kita punya pendidikan ataupun ilmu keuangan. Okay. Jadi setiap perkataan ini tuan-tuan kena tahu maknanya, the meaning kan, the meaning of each word. Okay, simple je. Income, duit masuk. Expense, duit keluar. Asset, asset apa makna dia asset? Apa dia punya penerangan detail? Asset. Siapa boleh jawab? Cuba explain apa itu asset. Anybody? Can you explain the meaning? Aset harta yang kita miliki. Contohnya rumah, kereta, tanah. Aset Not yang correct. kekal, aset yang kekal dengan aset yang tak kekal. Tak tepat. Okay, siapa lagi nak jawab? Romeo, apa dia aset? Aset. Kalau saya aset lah. Aset juga. Itu translation dia, translation. Yang dimaksudkan dia penerangan dia. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan duit. Apa dia? Menghasilkan income. Siapa tu? Wealthy. Wealthy. Okay. Aset adalah, okay, tutup mikrofon, Okay, aset adalah sesuatu yang kita miliki, okay, yang menghasilkan cash flow sebagai income kita. Okay. Jadi dia berkaitan tu. Aset dia bagi cash flow, masuk duit tu masuk dalam kita punya income. Terbalik dengan liability. Liability maknanya apa? Tanggungan, hutang-hutang. Maksudnya Risiko. bukan makna satu perkataan. Maksudnya dia punya deskripsi dia. Deskripsi macam tadi yang aset tu. Deskripsinya tadi kan. So liability dia punya deskripsi apa? Penerangan dia apa? Dia terbalik lah tu, yang aset tu. Keuangan yang perlu dikeluarkan. Dia terbalik dengan aset tu, tuan-tuan. Okay. Now liability ialah sesuatu yang kita miliki, yang mana dia menjadi expense. Dia menjadi perbelanjaan tuan-tuan. Dia mengeluarkan wang daripada tuan-tuan. Okay? Dia bukan masukkan wang, dia keluarkan wang. Dia keluarkan tuan-tuan punya duit. Dia terbaliklah dengan aset. Aset masukkan duit. Dia masukkan duit. Okay, jadi cash flow-nya itu masuk ke income. Kalau liability, dia punya cash flow, aliran wang tu keluar tuan-tuan. Dia bukan masuk, dia keluar.
menjadi apa? Menjadi expense, menjadi perbelanjaan. Itulah liability. So liability tarik duit keluar daripada kita dan menjadi perbelanjaan kita. Jadi apa saja yang kita miliki yang menarik duit keluar dan menjadi perbelanjaan kita, itu dipanggil liability. Rumah yang tuan-tuan tinggal itu, dia bukan aset. Rumah yang tuan-tuan tinggal itu, dia bukan aset. Dia liability. Kereta yang tuan-tuan miliki itu, yang tuan-tuan pandu ke sana kemari itu, dia bukan aset. Dia adalah liability. Kerana dia keluarkan duit setiap bulan. Bukan setiap bulan lagi, berkali-kali setiap bulan tu. Isi minyak, isi minyak keluar duit, tuan-tuan. So your car bukan aset. Your car is liability. Apa saja yang kita miliki yang mengeluarkan duit daripada kita punya bank ke, kita punya wallet ke, kita punya pocket ke, semua yang keluarkan duit daripada kita tu, itu liability. Full stop. Okay, full stop. That's it. Tidak boleh argue lagi itu. Begitulah cerita dia. Okay. Jadi inilah income, expense, asset, liability, and cash flow. Dia berkaitan. Lima perkataan ini berkaitan. So jadi kalau kita nak hidup senang, kita kena control the cash flow. Kita kena kawal aliran tunai itu. Okay? Sebab dia mengalir, tuan-tuan. Duit itu mengalir ke income, ke expense, dari asset, liability. 4 benda tu, duit tu mengalir tu. Kan? Income kepada aku, tetapi expense kepada orang lain. Income kepada aku, tapi expenses kepada orang lain. Contoh, tuan-tuan jual goreng pisang. Petang-petang jual goreng pisang. Jadi ada orang datang pergi beli pisang, goreng pisang tuan-tuan tu. Kalau di Sabah kita panggil sanggar kan. Kalau di Tawau di Sendakan pisang sanggar. Okey, kita jual sanggar. Sanggar panas. Jadi orang datang ke tempat kita jual, dia beli, dia bayar. Kita yang menjual ini menjadi income. Apa yang dia bayar itu income kita. Tetapi apa yang orang tadi yang bayar tu menjadi expense dia. Menjadi perbelanjaan dia. Okay? Jadi dia ada flow di situ, ada aliran daripada pembeli tadi kepada saya yang penjual. So itu dipanggil cash flow. Aliran wang tunai daripada pembeli kepada penjual. Kan? Besok saya pergi pula kedai dia. Dia tadi tu yang beli saya punya goreng pisang tu kan. Dia penjual juga, dia penjual ayam di pasar. Saya pergi di tempat dia kan, saya bayar beli ayam seekor. Dia dapat duit. Duit daripada saya pula kan. Jadi kan mengalir balik kepada dia kan. The money flowing dalam society. Okay? Sebab itu dalam masyarakat kita ni, duit itu tidak boleh disimpan. Kalau duit disimpan, rosaklah masyarakat tu. Masyarakat akan rosak bila duit tidak mengalir. Sebab itu dilarang tuan-tuan kita menyimpan wang ni. Okay? Yes. Kalau tidak, the money doesn't flow. Kan? Sebab itu kalau amalan Nabi, kalau Nabi dapat banyak duit, besok dia hambur dah duit tu. Dia hambur dah duit tu. Kan? Kalau Nabi dia banyak dapat duit, orang bagi duit kat dia hadiah kan, hadiah. Besok habis dah dia hambur. Dia tidak simpan duit. Okay? Because the money need to flow. Dia kena mengalir di masyarakat supaya masyarakat itu makmur. Masyarakat itu makmur. Okay?
So that is the cash flow, how money berjalan. Dia perlu berjalan. Macam darah kita ni. Darah itu tak boleh beku. Kalau beku matilah kita. So darah itu kena berjalan. That's how important this money is. Macam darah tu. Dia mesti berjalan. Okay. Jadi bisnes jual beli itu penting. Itu nadi kepada masyarakat. Mesti ada jual beli. Dan mesti ada jual beli. So understand this. Income, expense, asset, liability, cash flow. Okay. Now kita tengok cash flow. Pendapatan anda, your income. Okay. Pendapatan anda, your income. Datang daripada mana? Datang daripada pekerjaan. Kalau engkau ada kerja lah. Okay, ramai orang 90%. 90% of people dia dapat dia punya pendapatan daripada sumber pekerjaan. Sebab lebih ramai orang yang bekerja daripada berniaga. Lebih ramai manusia yang bekerja daripada berniaga. Okay. 90%, 9 to 10. 90% bekerja, 10% orang berniaga. Itu nisbah dia. 90 to 10 atau 9 to 10. 9 to 1. Okay. 9 to 1. Cara yang kedua ialah daripada perniagaan ataupun kita boleh katakan aset. Perniagaan itu sebenarnya aset lah. Kenapa perniagaan itu aset? Sebab dia bagi duit kat kita kan. Kita miliki perniagaan itu bagi duit kat kita kan. Aset lah tu. Aset lah tu. Okay. Definisi aset itu kan bagi income kepada kita. Sesuatu yang kita miliki yang bagi income kepada kita. So that is the difference antara aset dengan pekerjaan. Pekerjaan tuan-tuan kena curahkan tenaga, curahkan masa. So you are selling your time, you are selling your energy. Tuan-tuan menjual, sebenarnya bekerja ini tuan-tuan menjual tuan-tuan punya apa? Tenaga, masa, kan? You punya otak, your intellectual, okay? Tuan-tuan jual tu. Itulah bekerja. Bekerja ialah menjual masa, menjual tenaga, menjual otak kita. Okay? Your intelligence. Sebab itu yang diperlukan dalam tuan-tuan bekerja itu. You are selling kepada siapa? Kepada majikan lah. Tuan-tuan jual kepada majikan lah. Majikan yang beli. Majikan beli. Sebab itu dia bayar gaji. Gaji itu belilah tu. Yang majikan bayar gaji bulan-bulan tu, dia beli tu. Kan, nama je gaji tapi sebenarnya dia beli masa tuan-tuan tu. Kan, engkau bagi masa kat aku bayarlah. Aku belilah masa kau, aku belilah tenaga kau. Aku belilah engkau punya otak tu, your intelligence tu. Kan, untuk buat kerja untuk aku lah. Okay. So pekerjaan ialah menjual masa, tenaga and your intelligence. That is the meaning of job. Your job. Okay, your job is not yours. Pekerjaan tuan-tuan itu bukan tuan-tuan punya. Itu majikan punya. Kan? Dia boleh pecat tuan-tuan bila masa dia nak pecat kan. Okay, so pekerjaan dan aset. Tapi most people 90% memiliki pekerjaan. Ada juga orang yang dua-dua ada. Dia memiliki pekerjaan, dia juga ada bisnes. Dia juga ada bisnes, dia juga ada pekerjaan. Kan? Dan ada orang, segelintir orang yang tidak ada pekerjaan dia. Dia cuma ada aset. Dia ada bisnes, tidak ada pekerjaan. Okay? Dan ada juga orang dua-dua tak ada. Kerja tak ada, bisnes pun tak ada. Bambong, kan? Bambong. Okay? Bambong tahu bambong? Tahu makna bambong? Bambong. Menganggur lah, penganggur. Ya? Tidak ada kerja. Bambong. Okey.
Now, bila kita ada pendapatan, semua orang mestilah dia berbelanja kerana dia nak hidup. Kerana nak hidup. Jadi kita ada income, of course kita kena berbelanja lah. Jadi duit itu tidak boleh dia stagnan. Duit tidak boleh stagnan. Duit tidak boleh dia beku. Tidak boleh. Dia beku. Jadi duit itu mesti dikeluarkan. Jadi itu dipanggil expenses. Yang dipanggil perbelanjaan. Okay. Nah, perbelanjaan itu yang kita panggil tanggungan hidup kita. Okay. Bayar loan rumah. Sama ada loan rumah ke atau sewa rumah. Okay. Kalau rumah itu engkau punya, sebenarnya rumah itu bukan kau punya. Kan? Kecuali lah tuan-tuan sudah bayar habis dia punya loan. Nah, selagi tak bayar habis loan, rumah itu bukan kau punya. Rumah itu bank punya. Rumah itu bank yang punya. Pandai bank tu, bukan duit tu bukan dia punya kan. Dia bagi loan kat engkau bukan dia punya duit tu. Orang penyimpan dalam bank tu yang punya duit sebenarnya. Jadi bank guna penyimpan punya duit untuk bagi loan kepada tuan-tuan. Okay? Tapi bank kata itu dia punya. Selagi engkau tak habis bayarlah. Okay. So dia tetap liability, tuan-tuan punya tanggungan tu. Jadi tuan-tuan kena bayar loan bank setiap bulan untuk rumah tu. Rumah ke, pejabat ke, bangunan pejabat ke. Yang tuan-tuan ambil loan dengan bank. Okay. Sama juga kereta, makan, minum, pakaian, handphone tuan-tuan tu. Handphone tuan-tuan tu. Handphone itu boleh, handphone tu boleh dijadikan aset kalau dia bawa duit. Kalau tuan-tuan guna untuk bisnes, handphone itu aset. Tapi kalau tuan-tuan guna handphone untuk sembang-sembang kosong, liability lah dia. Dia tanggungan lah. Unify kalau tuan-tuan guna Unify nak tengok drama Korea, nak drama Hindustan, kan, drama Melayu, kan, drama Indonesia. Unify itu menjadi tanggungan kerana tidak memberikan tuan-tuan wang. Tapi kalau tuan-tuan guna Unify ini untuk tuan-tuan guna untuk buat marketing, business live good, maka dia menjadi aset. Unify itu aset sebab dia mendatangkan wang. Okay, samalah elektrik, air, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Semua itu perbelanjaan. Perbelanjaan kehidupan kita. Nak bercuti, nak pergi Bali, nak pergi Palembang, kan? Nak pergi Medan, nak pergi Aceh, nak pergi Makassar, okay? Semua itu perbelanjaan, kan? Tapi kalau pergi sana nak cari downline, okey lah, aset lah. Okay? Aset lah tu, kan? Okay, so semua perbelanjaan kita ni dia akan mengalir kepada orang lain punya pendapatan. Every expenses must become an income. Mesti menjadi income kepada orang lain ataupun syarikat lain lah. Kan macam Telekom ke TMB ke, kan dia dapat income daripada kita. Income pada dia, expenses untuk kita, kan. Nanti dia bayar gaji pada pekerja dia, pekerjanya pergi beli makan yang tuan-tuan jual, balik duit tu. Dia pusing-pusing lah, duit tu buat pusing-pusing. That is the cash flow. The cash flow. Now, bagi mereka yang ada aset, bagi mereka yang ataupun belum ada aset, dia keluarkan duit untuk miliki aset. Okay. Jadi dia berbelanja untuk aset. Dia berbelanja untuk aset.
Dan aset itu juga ada dia punya maintenance. Dia ada perbelanjaan untuk maintain the asset. Kan? Perbelanjaan itu part of the asset lah. Sebab kita nak maintain the asset, ada dia punya cost dia. Okay? So itu belanja juga tu. Tapi belanja untuk aset. Bukan belanja untuk tanggungan. Dia belanja untuk aset. Okay? So it's part of expenses. But itu dipanggil good expenses. Good expenses. Kalau liability itu expenses wajib. Expenses wajib. Kalau tak belanja tu kita mati. Mati kita. Kita mati ya. Tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada apa, tak ada makanan, mati. Jadi wajib. Itu expenses wajib. Tapi ini yang atas ni, yang warna hijau ni, dia adalah expenses untuk aset. Dan aset itu bagi duit kat kita. Dapat duit, kita belanjalah untuk kehidupan kita. Kan? Itulah tuan-tuan. So we need asset supaya kita boleh belanja lebih banyak lagi untuk tanggungan kehidupan kita. Okay? Kalau kita nak hidup mewah, luxurious, luxury, kan? Kita nak hidup mewah, bermakna kita kena ada lah aset tuan-tuan. Aset tu lah nanti bagi duit kat kita, bolehlah kita belanja lebih. Kereta mula-mula kereta kancil, kita ada aset bagi duit lebih sikit kat kita, bolehlah kita beli kereta yang besar sikit. Kan, bolehlah beli kereta Beza ke, kancil naik Beza kan, upgrade lah sikit. Kan, setahun 2 tahun lagi buat lagi bisnes, ada aset, dapat income, tukar pergi BMW. Kan? Daripada Beza pergi BMW. Okay, so jadi perlu ada expenses di sini yang warna hijau ni untuk kita push kita punya aset. Supaya aset kita itu membesar. Okay? Aset tidak akan membesar kalau tidak ada expenses. Kalau tidak ada aliran duit yang hijau ni masuk ke aset ini tidak membesar, tuan-tuan. Dia perlukan expenses. Okay? Tu. Kena mula-mula aku ada 1 ekar tanah. Kan? Aku dapat duit jual buah daripada tanah tu, aku jual buah. Adalah duit. Aku simpan, aku tambah lagi tanah tu jadi 2 ekar. Jadi bertambahlah tuan-tuan punya income tu, kan? Simpan. Beli lagi, tambah lagi 1 ekar jadi 3 ekar. Jadi tuan-tuan punya pendapatan daripada tanah tu bertambahlah. 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar punya penghasilan lebih besar kan. Itu maksud dia. Jadi inilah aliran hijau ni. Kan, daripada hasil tu kita tambah aset, hasil tu tambah aset, tambah. Jadi aset bertambah lama, bertambah banyak. Jadi dia punya flow ni pun bertambah banyak. Kan? Jangan semua pergi belanja lah. Jangan semua pergi tanggungan lah. Kan? Dapat saja income daripada aset, belanja sakan kan. Lupa nak tambahkan aset. Lupa nak tambahkan aset, makan semua. Okey. Sama juga kalau tuan-tuan ada pekerjaan, of course tuan-tuan kena belanja untuk pekerjaan. Nak pergi office, kena bayar lah tuan-tuan punya tol. Kena isi minyak lah. Kena makan di kantin. Kena makan di kantin tengah hari. Jam 10 pagi. 10 pagi ke 10.30 pagi ke. Kan? Break. Jom pergi break. Kan? Makan. Tengah hari makan. Jam 3.30 makan lagi. Makan sakan. Kan? Ini sebab apa Sibu pun dulu bekerja juga. Kan? 11 tahun sibuk bekerja di Telekom, di TM. Jadi kadang-kadang kalau mesyuarat makan free ya. Kalau mesyuarat makan free. Setiap kali mesyuarat mesti ada makan. Dekat Telekom Malaysia macam itulah. So ini proses flow dia. Proses flow, cash flow. Okay? Cash flow duit kita, aliran wang
kita dalam kehidupan kita. Macam inilah tuan-tuan. Okay. Tidak diajar dalam sekolah kan. Sekolah mana ajar benda ni tuan. Next kita cerita ada kaitan dengan live good. Mari kita kaitkan dengan live good. Tadi tak nampak live good ya. Okay, sekarang kita masukkan live good dalam proses cash flow ni. Jadi live good itu berada di dalam peta hijau ni. Sebab live good itu adalah bisnes. Bisnes itu menghasilkan wang. Jadi dia adalah aset. Live good itu adalah aset. Jadi akaun kita di dalam live good. Akaun kita apa tu? Akaun kita itu yang tuan-tuan punya username tu. Kan? Ali Rich 1, Ali Rich 2, Ali Rich 3. Aku ada 3 akaun. Setiap akaun itu aset lah. Setiap akaun kita dalam live good tu aset. Sebab tu saya pun kata, buatlah 6 akaun. 6 akaun. Satu orang 6 akaun. Jadi engkau ada 6 aset. Kalau engkau ada 6 akaun dalam live good, engkau ada 6 aset. Macam ada 6 kedai. Engkau ada 6 kedai. Setiap kedai itu ada dia punya income. Setiap akaun kita dalam live good yang kita miliki itu, dia akan menghasilkan wang. Ada flow of money, kan? Ada flow of money. Ada aliran wang. Hari ini ada kawan kita buat apa? Buat perjumpaan di Senawang, kan? Senawang itu senang wang, senang wang, aliran wang laju tu. Itu senang wang tu, Senawang. Aliran yang mengalir daripada setiap akaun live good itu dalam bentuk bonus fast start itu adalah pipe yang pertama, jenis pipe wang. Jenis pipe wang yang pertama itu dipanggil bonus fast start. That is cash flow. Cash flow lah tu. Satu jenis cash flow dipanggil bonus fast start. The second one dipanggil bonus matrix. Itu second cash flow. Aliran wang tunai. Yang kedua, dalam setiap account live good kita itu dipanggil bonus matrix. Lain ceritanya, lain pipe-nya. Dia punya pipe wang tu lain. Yang ketiga ialah bonus matching. Bonus matching ini boleh pipe-nya besar. Dia punya pipe tu kan boleh besar, ya. Kan dia boleh mengalir dalam pipe tu boleh mengalir 1 juta ringgit tu. 1 juta ringgit mengalir. Satu bulan kan. Dalam bonus matching. Bonus fast start tidak besar macam matching. Bonus matrix tidak besar macam matching. Dia punya pipe itu tidak besar macam matching. Yang keempat, pipe yang keempat dipanggil bonus diamond pool. Diamond pool. Diamond pool tu ada 2 makna. Satu yang diamond, satu lagi yang crown diamond. Crown diamond pun dalam sisa dipanggil diamond juga. Diamond pool juga, tuan-tuan. Dia tidak namakan dengan crown diamond. Sama ada engkau dapat diamond atau dapat crown diamond lah. Jadi itu income. Jadi kalau tuan-tuan ada pekerjaan, yang kelima tu gaji lah. Kalau tuan-tuan masih ada pekerjaan, that is your income. But from your live good account, tuan-tuan dapat 4 income. Tuan-tuan dapat 4 jenis income. So your account adalah asset. Asset. Dan asset itu seperti yang kita beritahu, tuan-tuan kena ada expenses.
Live good account tu mesti ada expenses. Pertama kali bila kita nak dapatkan aset tu, kita kena belanja 250. Package startup. Package startup. Keluar duit lah, belanja lah tu. Kan? Belanja berapa lah gaji kau. Kan? Kau tak ada bonus lagi kan? Pertama kali bila tuan-tuan nak buat bisnes Live Good ni, mana ada bonus? Belum ada account. Jadi gunalah gaji tu. Gaji engkau tu lah, engkau ambil RM250, engkau belilah package startup tu RM250. Jadi berbelanja lah tu. Tapi berbelanja untuk aset. Tuan-tuan berbelanja untuk aset. Okay? Kerana account Live Good tu aset. Lepas tu tuan-tuan buat kerja marketing. Setiap bulan tuan-tuan maintain RM50. Kan ini berbelanja lah itu. Bulan-bulan bayar RM50. Maintain. Keluar duit tuan-tuan. Expenses tu. Tetapi expenses ni untuk aset. Expenses ni untuk aset. Dia bukan liability. Dia aset. Tapi belanja. Okay. Dan aktiviti pemasaran. Tuan-tuan nak jumpa orang di kedai kopi. Tuan-tuan nak jumpa orang di rumah orang. Kan? Semuanya perlu perbelanjaan. Bayar tol, bayar minyak kereta, bayar belanja dia makan lah, apalah. Itu aktiviti pemasaran. Money goes out. Duit keluar tuan-tuan. Keluar ni daripada petak kuning ni. Duit keluar tu. Okay. Tapi don't worry. Because perbelanjaan itu untuk aset. Nak besarkan aset tu. Kan. Supaya dapat bonus. Dapat bonus tu. Bermakna aset kita dah beranak tu. Kan. Kita punya aset dah menghasilkan duit, tuan-tuan. Itulah fungsi aset, dia kena hasilkan duit. Kalau tak hasilkan duit, bukan aset lah tu. Okay? Jadi tugas kita lah, setiap ahli usahawan. Setiap ahli usahawan di dalam Live Good, okay, untuk keluarkan duit kita. Package startup tu sekali saja semua hidup. Maintain tu setiap bulan. Okay, tetapi ingat, tuan-tuan dapat duit kat sini, bonus ni. Gunalah duit tu untuk bayar maintain. Gunalah duit bonus ni bayar maintain. Kan? Gunalah duit bonus ni untuk bayar aktiviti pemasaran. Jadi yang sebenarnya kita keluarkan ialah package startup saja. Package startup tu RM250. Itu saja yang sebenarnya tuan-tuan keluar duit. Kalau tuan-tuan gerakkan aset ini. Supaya aset ini bagi duit. Okay? Jadi bayar RM50 aktiviti pemasaran itu datang daripada sinilah tuan-tuan. Daripada bonus inilah. Bonus inilah yang create budget untuk tuan-tuan punya aktiviti pemasaran tu. Bonus aku belum besar lagi Sifu. Bonus belum besar lagi. Aku tak boleh bayar aku punya aktiviti pemasaran. Engkau duduk rumah lah. Tak payahlah keluar rumah. Kalau bonus engkau tak besar lagi, kalau engkau keluar rumah banyak kos, engkau tak mampu nak bayar kos keluar rumah tu, engkau duduk rumah je lah, engkau main telefon lah. Kan, engkau main telefon lah, main Facebook kah, online lah. Buatlah aktiviti pemasaran secara online. Tidak payah offline kalau engkau punya budget daripada bonus belum ada ataupun tidak cukup. Kan? Jadi tuan-tuan guna intelijen lah, gunalah akal fikiran tuan-tuan tu. Kan? Kalau tak ada banyak budget, tak payahlah pergi outstation. Tuan-tuan guna online marketing. Dah buat online marketing ada bonus. Bonus dah kumpul-kumpul, boleh dah. Aku boleh berjalan dah. Aku boleh keluar. Dan aku boleh keluar jumpa orang, boleh jumpa di kedai kopi. Boleh jumpa kedai kopi, boleh belanja orang. Daripada bonus aku tadi tu. Okey lah. Bermakna tuan-tuan tambah tuan-tuan punya aktiviti pemasaran daripada online masuk kepada offline. Buatlah dua-dua, online dan offline.
So buat aktiviti according to your budget. Buat aktiviti according to your budget. Jangan over budget lah. Jangan over budget lah, kan? Okay, mesti according to your budget. Jangan terlebih belanja daripada budget yang ada. So, buat bisnes ni 6 bulan, 7 bulan, setahun. Setahun dah, aku dah platinum dah, contohlah. Dah platinum dah, bonus aku setiap bulan dah ada lah 6,000, 8,000. Kan, 6,000, 8,000 setiap bulan dah. Aku dah platinum dah, contoh. Jadi tuan-tuan sudah ada pengagihan di sini. Some of the money goes to asset buat marketing. Some of the money goes to my belanja tanggungan hidup aku. Bonus aku dah besar dah, bolehlah aku belanja bini aku. Kan, bolehlah aku belanja bini aku beli emas. Beli rantai emas lah bagi bini aku hadiah. Okay, because dah ada budget untuk belanja kehidupan. Dah besar dah bonus dah meningkat dah. Kan? Jangan lupa diri sendiri. Kan? Bini juga, diri sendiri juga. Kena belanja juga untuk diri sendiri. Tuan-tuan nak beli apa? Nak belanja untuk diri aku, belilah iPhone. Kan? Belilah iPhone jenis yang baru. Okay? Spend on yourself. Raikan kejayaan anda itu, kan? Nak kena raikan kejayaan anda itu, spend on yourself. Okay? Ada duit, belanjalah. Anak-anak tu bawalah pergi cuti ke. Okay? So itu semua dalam tanggungan anda itu. So you split the money, yang income yang tuan-tuan dapat tu. Pergi ke hijau, pergi ke coklat ni, coklat. Aliran coklat. Kerana itu menjadi rahmat kepada orang lain. Orang lain dapat duit kita tu. Jadi mereka pun dapat hidup. Kan? Yang ni warna apa ni? Merun. Kan? Duit kita tak boleh kita simpan, kita kena belanja tak? Supaya orang lain yang merasai the money tu, income tu. Orang lain dapat income, orang lain dapat hidup. Dia pula boleh berbelanja untuk kehidupan dia. Okay? So let the money flow. But our duty is to increase our asset. Tugas setiap orang, tuan-tuan, ialah meningkatkan dia punya aliran hijau dan dia punya aliran coklat. Dua-dua. Mesti dua-dua ini ditingkatkan dari masa ke semasa. Okay? Of course yang biru ni lah. Biru tu nak bertambah. Bulan ni aku dapat $1,000. Bulan depan $2,000. Bulan depan lagi $3,000. Dia meningkat lah tu. Bonus tu kena tingkatkan. Okay? Untuk tingkatkan bonus tu kita kena pump in money dalam aliran hijau ni untuk kita gerakkan aktiviti. Tidak ada peningkatan bonus kalau tidak ada peningkatan aktiviti. Are you crazy? Kan? Are you crazy? Tuan-tuan nak harapkan peningkatan bonus tanpa nak tingkatkan aktiviti pemasaran. You are crazy. Dia mestilah ada peningkatan aktiviti pemasaran kalau nak kita tingkatkan income bonus kita itu. Mesti. Okay, sama ada online ataupun offline. Mesti ada aktiviti pemasaran. Online pun bukan free, tuan-tuan. Dia online pun kena bayar juga. It's not free. Online tidak free. Okay. Wi-Fi tu kena bayar. Handphone tuan-tuan punya bill tu kena bayar, kan. So inilah flow yang tuan-tuan kena ingat. Okay. Macam mana aliran ni, tuan-tuan dah hidup selesa. Hidup selesa itu maknanya the flow of money dalam aliran yang warna coklat ni, dia kena besar. Kalau nak hidup mewah, nak hidup selesa, nak hidup makmur, kan,
rumah besar, kereta besar, bini pun besar. Okay? Kena ada aliran wang di sini. Cash flow kena besar kat sini. Dia punya pipe tu kena besar. Nak besar kat sini, tuan-tuan mestilah kat sini warna biru ni kena besar, tuan. Barulah kuning ni besar, barulah biru ni, coklat ni besar. Okay, kita kena besarkan aliran pipe ni, pipe duit ni. Itulah tugas kita setiap hari. Besarkan pipeline. Ini pipeline apa? Duit lah. Okay, tidak boleh kita sama aja. Okay, tidak boleh kita punya kehidupan sama saja, tuan. Okay, tidak boleh kita bawa kereta kancil tu, itu saja kita punya kemampuan kan. Dah 5 tahun kereta kancil tu juga. Dah 10 tahun kereta kancil tu juga kan. Tidak ada perubahan. Tidak mau macam tu. Kita nak ada perubahan, tuan. 5 tahun kereta baru, 5 tahun kereta baru, 5 tahun kereta baru. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Lebih mewah daripada sebelumnya. Begitu juga rumah. Rumah kita nak rumah yang besar. Mula-mula rumah sewa, lepas tu rumah sendiri. Rumah sendiri. Kan? Satu rumah jadi 2 rumah. Jadi orang rumah pun jangan tambah. Dah rumah bertambah, orang rumah nak tambah juga kan. Jadi masalah nanti. Okey, dah pukul berapa dah? 10:27. Okey, ngam-ngam lah tu. So sampai sini sajalah. Ada soalan tuan-tuan nak tanya mengenai aliran cash flow ini. Okay, kita tidak cerita pasal marketing plan. Dah banyak kali cerita kan. Jadi kita tak payah cerita marketing plan lah. So kita belajar itu saja, aliran tunai. Tuan-tuan boleh relate dengan the marketing plan. Tengok video rakaman yang lepas-lepas. Alright, so jadi seperti biasa tuan-tuan tuan-tuan kena pantau grup masing-masing. Every leader you must lead. Okay? Setiap leader you must lead. Nama aja pun leader kan. You must lead. Okay? Tuan-tuan kena pimpin. Okay? Kena pimpin tim masing-masing. Everybody is a leader. Ada orang dia leader kepada 10 orang. Ada orang dia leader kepada 20 orang. Ada orang dia leader kepada 100 orang. Yang gold tu lah. Yang gold tu dia leader kepada 100 orang. Ada orang leader kepada 2 orang. Yang bronze tu lah. Ada orang leader kepada 20 orang. Yang silver tu. Okay, ada orang leader kepada 500 orang. Yang platinum tu. Ada orang leader kepada 2,500 orang. Yang diamond tu. Ada orang leader kepada 50,000 orang. Yang crown itu. Okay. So everybody is a leader. Kita kena pantau. Kita kena manage kumpulan kita masing-masing. Dia mesti ada grow. Dia mesti ada grow. Dia mesti ada budget duit yang keluar. Yang hijau tadi tu. Because you need to pay for the activity. Activity itu akan create the asset in your empire, in your team. Your team is your asset. Every member in your team is your asset. Jangan lupa itu. Setiap orang dalam tim kita itulah sebenar-benarnya aset kita dalam Live Good. Every single person inside your team. Setiap orang tu aset. Human asset. Human asset tu yang bagi kita duit. Setiap ahli dalam kumpulan kita tu yang bagi kita duit, tuan-tuan. Yang mengalirkan duit tu masuk dalam kita punya income tu. Kan? So, manage your team. Bring the number up.
bilangan orang dalam tim kita dia kena besar, sebab itulah aset kita, tuan-tuan. Kalau tidak, aset tidak membesar. Kalau bilangan orang dalam tim sama aja, seminggu dengan sekarang sama aja. Kan? Tim aku 20 orang. Seminggu lagi 20 orang. Seminggu lagi 20 orang. That means your team doesn't grow. Your asset doesn't grow. Dia tidak hidup, tuan-tuan. Dia tidak membesar. Okay. So muhasabah tu, what I've been doing, apa yang aku dah buat ni dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak ada hasil in terms of my asset. My team members doesn't grow. Okay, that means the activity is not done. Simply that is the reason. Kalau ada activity, mesti ada hasil. Mesti ada growing of numbers of people. Dia mesti ada. Okay. So activity. Mesti ada activity of marketing. Either online ke offline ke. Atau dua-dua sekali ke. Tak kisahlah. Mesti ada activity. No activity, no number of people yang bertambah. Tidak ada pertambahan. Full stop. That's it. Okay. So muhasabah, setiap leader muhasabah diri sendiri. Check your team. Do my members buat aktiviti atau tidak. Kalau tidak, create the activity. Create the activities. Okay. So kita nampak dalam grup kita, ada kawan-kawan kita buat di restoran, ada kawan-kawan buat di rumah. So everywhere tak kisahlah, as long as ada activity. Okay. Ada activity mesti ada closing. Mesti ada closing. Ada closing mesti bertambah kita punya grup bilangan orang. Ya. Itu satu hal. Kedua ialah tuan-tuan nak Sibu bagi tahu supaya tambahkan orang dalam kita punya WhatsApp group. Okay, some of you have done that. Okay, thank you very much. Some of you have belum buat. Okay. Ramai belum buat. Okay, at least contribute 5 people. Satu orang 8 5 orang ke. Cara 8 Sibu dah bagi tahu. Tuan-tuan nak guna invitation link pun boleh, tak kisah. Tuan-tuan nak 8 orang baru bagi tahu secara personal pun boleh. Ataupun tuan-tuan bagi tahu secara personal baru 8 pun boleh. Doesn't matter lah. Asalkan tuan-tuan 8 lah. Kan bagi tahu dulu baru 8 atau 8 dulu baru bagi tahu. Bagi tahu secara personal, tuan. Okay, bagi tahu dia, kali aku nak masukkan kau dalam grup aku. Kan? Bagi tahu secara personal. Okay, sama ada add dulu ataupun bagi tahu dulu. Tapi mesti bagi tahu. Mesti bagi tahu dia, tuan. Okay, secara personal. Bukan dalam grup. Bukan bagi tahu dalam grup. Bagi tahu secara personal dengan orang tu. Kata si Ali, bagi tahu dia, Ali aku nak add engkau. Kalau belum add, kalau dah add, tuan-tuan dah add dulu, dah masukkan dalam grup. Tuan-tuan personal dengan dia, beritahu dia, Ali, aku dah masukkan kau dalam grup. Aku dah masukkan kau dalam grup tadi. Tapi jangan kau keluar. Jangan engkau keluar dari grup tu. 30 hari engkau duduk kat situ. Tengoklah apa yang di-post di situ. Beritahu macam tu, tuan. Jangan tidak beritahu. Sama ada sebelum atau selepas, tapi beritahulah. Supaya dia tidak keluar. Kalau kita tak beritahu, dia akan keluar tu. Kan, siapa yang masukkan aku dalam sini kan? Keluarlah. Okay, itu dia punya probability, dia punya chance untuk orang itu keluar itu rendah kalau kita beritahu. Kalau kita tak beritahu, dia keluar itu cepat. So contribution, everybody contribute, okay? 5 orang ke berapa orang ke? Kalau ramai yang contribute, penuh kita punya team tu, penuh kita punya WhatsApp group tu, dia akan penuh. So bila penuh tu, Sibu akan buat yang kedua. Bila kedua penuh, buat ketiga. So bila ada beberapa grup kita tu 3-4 kumpulan WhatsApp group, bermakna kita ada community. Kita ada community. Community itu dia gabungan beberapa grup, itu dipanggil community. Sibu nakkan ada community of kan at least 10,000 people. 10 grup tu 10,000 lah. Satu community.
So, okay, satu lagi yang saya pun nampak sekarang, dalam syarikat, kita ambil syarikat lah. Sudah ada 1 juta members. Okay? Dah capai lah 1 juta members dalam syarikat. Dan antara top 10, okay, antara top 10 dalam senarai 10 negara yang ramai ahlinya ialah Indonesia. Indonesia termasuk dalam senarai 10. Malaysia tidak termasuk. Meaning, maknanya bilangan orang dalam Likud di Indonesia lebih ramai daripada bilangan orang di Malaysia dalam Likud. Itulah maksudnya. Okay? So meaning Indonesia market is now running. Dah ramai orang di Indonesia yang buat Likud. Okay? Lebih ramai orang Indonesia yang buat Likud daripada orang Malaysia yang buat Likud. Okay? Walaupun Malaysia ini lebih awal sikit daripada Indonesia, but Indonesia punya progress is faster than Malaysia. Sebab dia ramai penduduk kan. Ramai penduduk. Alright, so team kita tak boleh slow-slow tak? Because other team is working hard. Kita kena working hard juga. Okay, kita kena work hard. Alright, sampai sini saja rasanya. Seperti biasa kita main lagu lah.